Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Basir? Doa saya anda berbahagia dan sihat walafiat. Begitu juga dengan Syahrul Azam. Saudara Zamari LC, selamat malam. Sahabat Abu Samah, hadir anda memberikan semangat pada saya. Tambah-tambah lagi jika ada like, share dan subscribe. Tentulah bertambah lagi. Ya saudara Syah Arif Ibrahim, saudara Mi Friend, Alif Yamin, tentang Gatri serangan subuh. Saudara ZMK, apa khabar saudara? Farias Ilyas, Puan Aminah, Kak Minah dari Terengganu, apa khabar Kak Minah? Moga sihat walafiat. Saudara Azrul Jalil, saudara Abu Nems. Begitu juga saudara Abdullah Abdul Manap, saudara Abu Samah, saudara Salim Yasin. Mi Ben, apa khabar Mi? Satra Setiawan daripada Mengelembu. Juga Fazilah Awang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya saudara Mak Asri, saudara Raf Sam, saudara Yusuf Awang. Dan jangan lupa juga saudara subscribe di Instagram. Itu paling penting. Seandainya ada gangguan boleh terus masuk ke Instagram ya. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Fauzi Razali, saudara Nurliza, saudara Raf Sam. Klinik katanya dari Australia. Terima kasih dari Australia. We love you too. Saudara Ismail Zakaria, Coca-Cola Moh, salam dari Jepun katanya. Dia kata kena sebut nama dia sebab dia dah share banyak-banyak. Terima kasih saudara Coca-Cola Moh, saudara Muhammad Yusof Nani, saudara Azlan Mak Yusof. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Instagram. Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar Kelantan? Moga sihat walafiat. Saudara Muhammad Azmi, jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara Zainuddin, saudara Mi Ben, saudara Azman Omar, Fakri Sani, terima kasih. Teruskan perjuangan untuk seluruh warga cinta damai. Saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Orang Sungai Petani, minta maaf tak sempat singgah di Sungai Petani sebab semalam saya pulang dengan keadaan yang tergesa-gesa. Saudara Mustafa Alia, saudara Pak Chu, saudara Cik Siti P, Cik Siti P, terima kasih. Saudara Maksum Sum, saudara Hazrul Aidi, selamat malam menuju akhirat. Al-Fatihah untuk Tan Sri Khalil. Saudara Puan Syah Marzuki, apa khabar? Saudara Zul Ramzul, saudara Aziz Izam. Begitu juga dengan saudara Mas Mali, apa khabar saudara Mas Mali? Abdul Hamid di Instagram. Jangan lupa like and share juga di Instagram supaya memberi saya semangat. Ini di berjuang ni perlu semangat saudara. Begitu juga dengan saudara Munim Ahmad, saudara Johan Bakar, saudara Sulaiman dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf kerana banyak pencerahan perlu diadakan malam ini. Selepas 2 hari saya berada di Alustar, 3 hari di Alustar. Tadi pun dalam keadaan saya buat live lewat sampai jam 11 malam. Tapi bagaimanapun, sebagaimana yang saya katakan, saya tetap akan hadir selagi badan sehat. Seandainya nyawa dikandung badan, perjuangan ini tetap kuteruskan. Saudara Osman Abdullah, saudara Azhar, Tok Kaya, saudara Adi Warna, begitu juga saudara Puan Rusmini, terima kasih saudara Haji Makno. Baik saudara, tentulah pembuka bicara saya malam ini harus melaporkan kedudukan negara kita. Apa yang berlaku hari ini adalah hari Isnin, tanggal 1 Ogos, permulaan bulan Ogos, bulan kemerdekaan saudara. Dan hari ini merupakan hari yang ke-863 virus corona menyapa dan bertebaran di bumi bertuah ini saudara. Dari laporan saudara Rio, terima kasih saudara Jamil Idris, saudara Rio, nampaknya ada pengurangan daripada kemarin 4,271, semalam disusut. Agak mengembirakan, iaitu 2,783, menjadikan jumlah keseluruhan yang kumulatif adalah 4,271,000, bukan 4,680,000 dan 53 jangkitan yang disembuhkan oleh Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah
Terima kasih warga KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, warga yang sembuh yang dijangkiti jumlah kumulatifnya adalah 4,598,778 orang. Dan kematian adalah 9 orang. Jadi sebab itu saudara berhati-hati, jaga kebersihan, jaga diri, jaga keluarga kita ya, secara as a service. Minta jasa baik kawan-kawan, kena share. Betul saudara. Dan dari dapatan saya melihat ada peningkatan di 4 negeri jangkitan ini dan susut di 12 negeri. Alhamdulillah. Selangor khususnya susut kepada 826. Di wilayah Persekutuan juga susut 473. Bagaimanapun di Sabah ada sedikit peningkatan kepada 252. Perak susut tapi jumlahnya masih lagi 242. Negeri Sembilan ada peningkatan kepada 234. Pulau Pinang juga tak cerai, meningkat balik kepada 216, dan di Melaka susut 114. Itulah negeri-negeri yang ada jangkitan mengatasi 100. Lain-lain negeri alhamdulillah di bawah 100. Teruskan berusaha kita saudara untuk memutuskan jaringan virus corona ini, saudara Ikmar Korlin, saudara Yusuf Sulaiman, Ikram Korlin, saudara Idris Aminuddin. Ini di Instagram. Saudara SAB Hakim Jaafar, Salam Barakabah, Airil Awi, Saudara Sairin Aidin, dan juga Saudara Mats Panajaya. Saudara, kita masuk segmen e-commerce. Meniaga balik saudara. Jangan kita memutuskan usaha kita saudara. Dan kalau saudara mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar meneruskan perniagaan Al-Bakurnya, ya, Coca-Cola. Betul ke cacar monyet serang geng? Saya tak tahulah saudara. Banyak cacar monyet ni dia sudah mula ada peningkatan. Soal ni serang geng kesemurit dan tidak, tak tahulah saya. Saudara, dan dengan Al-Azhar ini dia berniaga Al-Bakur, itu setangi, wangi-wangian. Sampai itu minyak wangi daripada tanah Arab, dan juga gula O untuk jaga kesihatan. Kiranya anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, ya, saudara Ma'arifin bin Ishaq, saudara Joka Karim, dan saudara Kamu Zaman. Tok Putih, apa khabar Tok Putih? Saudara Muhammad bin Jack, Nafi Isbat, Khairuddin bin Ali. Siti Farehah 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan untuk teman-teman di Lembah Kelang, jangan lupa Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang grade ya baik-baik belaka saudara, dan harga lebih murah daripada pasar atau pasar raya, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali saudara, tentulah makanan kemasan saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, gangup dan manis. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Ya, saudara Ismail Jais, saudara Mazmali, Din Ho. Itu juga dengan saudara Tok Putih, Cik Nurlia, Rantapan Kasih, Selamat Berjuang, Colin Osman, saudara. Baik, usai pencerahan sedikit waktu yang saya ambil tentang e-commerce, kita masuk naluri kehidupan. Bagaimanapun saudara, hari ini Dewan Rakyat merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga bekas ahli Parlimen Bandar Tun Razak, itu Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, yang kembali ke rahmatullah malam tadi. Jadi kita juga mengharapkan agar seluruh keluarga Allahyarham terus tabah dalam menghadapi situasi ini. Kita berdoa semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh beliau, ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang soleh serta beriman. Allahyarham Tan Sri Khalid pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Bandar Tun Razak daripada 2008 hingga 2018, dan pernah juga menjawat jawatan Datuk Menteri Besar Selangor. Saya mengajak teman-teman, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk roh Allahyarham Tan Sri Khalid
yang begitu banyak berjasa pada negara kita dalam urusan untuk mengembalikan syarikat-syarikat milik kita di Bursa Saham London, iaitu yang dikatakan ini serangan waktu subuh. Saudara, kita sambut, kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitulah saudara, seringkali saya katakan hidup ini adalah pertunangannya kematian. Jaga diri elok saudara. Jaga kesihatan saudara. Baik, dalam segmen naluri kehidupan ini saudara, daripada Anas, iaitu sahabat Rasulullah, katanya dari Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, tidaklah seorang Muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternakan, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Ini adalah hadis daripada Tirmizi, yang ke-1303. Status ini adalah hadis sahih. Jadi secara pengajaran kepada hadis ini, apa sahaja amal kebaikan yang kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh seorang muslimin akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Setiap muslimin yang menanam pokok yang hasilnya dimakan oleh orang lain ataupun binatang akan tetap mendatangkan pahala kepada penanamnya, walaupun kita tidak ada di dunia ini. Saudara Azli, saudara Madam K, Sajid Piut, saudara Manpol, begitu juga saudara Syaudi Karam. Jadi Muslim yang menanam pokok yang hasilnya dimakan oleh orang lain atau binatang akan tetap mendatangkan pahala kepada penanamnya. Kerana Ibnu Battau ketika menjelaskan hadis tersebut, ia menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa sedekah untuk semua jenis haiwan dan makhluk bernyawa, di dalamnya terdapat pahala. Apa saja sumbangan yang kita tinggalkan ataupun yang ditinggalkan oleh seorang Muslim dan memberi manfaat kepada orang lain, termasuk kepada orang bukan Islam pun, juga pada binatang, ia akan menjadi sedekah buatnya. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Itulah sedikit saya ambil waktu saudara untuk membicarakan tentang naluri kehidupan. Saudara Bob Raizal, kita masuk segmen Mutiara Kata kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil Hasan. Katanya, meminta maaf itu terasa berat. Namun, untuk memaafkan terkadang jauh lebih berat dirasakan. Berusahalah agar kita mampu untuk melakukan kedua-dua perkara tersebut. Kita buat silap, kita minta maaf. Orang buat salah dengan kita, kita maafkan. Ingat saudara, siapalah kita untuk terus jadi sombong dan bongkak, tidak memaafkan sama insan, ya. Saudara Pak Dindak, saudara Cik Rosli. Apa khabar saudara Muhammad Karya? Ikutilah pada nawaitunya, betul. Hari terbongkar Najib UMNO jual tanah di Perlis. Terpulanglah pada anda, bagi saya macam-macam cerita sekarang ni saudara. Apa kita nak buat? Segala-galanya sekarang ni terserahlah. Jadi bagaimanapun saya harus mengingatkan pada pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Ingat saudara, bicara kita malam ini, kita menyatakan saya ingin berbicara tentang segalanya kian terserlah. Sekarang ni dah mula terserlah sedikit demi sedikit, ya saudara. Namun, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa khabar Pak Nazil? Moga anda sihat di Perlis sana. Saya mohon maaf tak dapat singgah lama di rumah Pak Nazil, tapi waktu yang seketika kita menjamu selera bersama dengan Ustaz Usham. Memang Ustaz Usham yang belanja, bukan saya yang bayar. Sedap makanannya, ikan-ikan yang segar, ketam, udang, sotong dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi Pak Nazil, ya. Kata Pak Nazil, bayi diagah mengekik gelak, terangkat kaki dilonjak-lonjakkan. Asyik bertelagah, cadangan ditolak, tugas hakiki pemimpin abaikan. Ini Pak Nazil dia menegur pemimpin. Asyik nak bertelagah. Tambah-tambah lagi bila cadangan mereka ditolak. Sedangkan tugas hakiki pemimpin janganlah diabaikan. Tambah Pak Nazil lagi, berdiri di tingkap berkeluh kesah, mengenang liku hidup berduka. Pandai cakap bikin susah, begitulah laku pemimpin bermuka. Pemimpin yang bermuka-muka ni cakapnya pandai.
tapi kebanyakannya menyusahkan rakyat, saudara. Jangan lupa, saudara, like, share dan subscribe. Berilah semangat kepada saya. Like, share dan subscribe. Terima kasih, saudara SL Service, mengingatkan teman-teman. Jangan lupa teruskan share. Ya, saudara Zikri Azmi, Modanas, Zainul Rashid, saudara Izin Sugih. Baik, saudara, kita masuk ke segmen ini adalah segmen Gedung Ilmu. Saya memang suka memberi peringatan dan mengambil pengajaran ataupun yang dituturkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Sebab itu saya berusaha untuk melakukan, kita membedahkan pemikiran tokoh ulung, tokoh pemikir Melayu abad 20, iaitu Allahyarham Za'bah, atau nama lengkapnya Zainal Abidin bin Ahmad, menerusi buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Saya yakin buku ini pun susah nak dapat dah sekarang. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar kerana sempat mengirimkan buku itu kepada saya. Kerana menurut Allahyarham Za'bah, kelemahan dan rasa rendah diri yang dialami oleh setiap insan datangnya dari kehadiran gagal mempertahankan realiti bahawa perangai setiap orang bergantung pada dirinya, bukan bergantung pada orang lain. Malahan lebih malang lagi apabila wujud perasaan tidak yakin pada kemampuan dirinya yang ada kalanya jauh lebih baik dari orang lain. Sebab dia kata rasanya sebenarnya dia jauh lebih baik daripada orang lain, tapi ketidakyakinan pada mereka. Saudara Zainal Abidin Muhammad Ali, saudara alias. Kerana kata Allahyarham Za'bah, tindakan sedemikian sebenarnya merupakan perlakuan yang merendahkan martabat serta darjatnya sendiri untuk kembali redha atau tega mereka ini untuk menjadi pengemis yang sentiasa meminta-minta atau mengharapkan ihsan orang lain. Akhirnya mengakibatkan dirinya terus berada di lubuk derita. Bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi ia turut menjangkiti maruah serta martabat bangsanya untuk dikenali sebagai bangsa yang meminta-minta. Allahyarham Za'bah dia memang berjuang untuk bangsa Melayu ini dan tidak mahu melihat warga bangsa kita ini menjadi pengemis kan. Jadi keadaannya menurut Za'bah lagi, keadaan ini akhirnya menjadi bangsa dan dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain. Kalau selama ini dia jadi kuli, maka teruslah dia akan menjadi kuli kerana mengharapkan bantuan daripada orang lain. Sehingga dia terus menjadi kuli sehinggalah ajal menjemputnya. Jauh sekali mereka ini boleh berubah kehidupan, sedangkan ajaran baginda Rasulullah mengingatkan kita supaya berusahalah kamu seolah kamu akan hidup 1000 tahun dan lakukanlah amal ibadat seolah kamu akan mati esok hari. Dan saudara, kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Dan saudara, baik, saya harus memberi peringatan. Terima kasih Saudara Zainul Rashid. Menurut apa yang saya dapat, terdapat teman-teman yang masih lagi menyunting live saya ini, tapi mereka potong sekat-sekat. Dan itu saya mengatakan bahawa mereka yang menyunting semula live ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau mana-mana channel sekalipun, saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan, termasuk juga komen-komen. Supaya saya selalu mengingatkan, pastikan komen-komen yang anda lakukan tidak melanggar ketetapan yang disyaratkan oleh Kementerian Komunikasi. Kita ada syarat saja. Kalau selalu langgar, itu bukan masalah saya. Kerana saya tidak bertanggungjawab atas semua itu kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua komen dan juga suntingan. Ingat, ini adalah pencerahan politik untuk sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi, saudara. Dan pencerahan saya ini berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara, jangan lupa itu. Jika saudara nak menyanggah saya, boleh, tak ada masalah. Tapi gunakanlah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara, hari ini saya merasakan bahang cuaca panas masih lagi menggigit, menyengat. Walaupun tadi tengah hari sekitar dalam jam 12:30 hari ada rintikan hujan. Rupanya hanya sekadar gerimis. Ini yang katakan gerimis yang mengundang tapi tidak ada hujan. Kesannya kita masih rasa panas. Oleh itu teman-teman, banyakkan minum air panas mati dan eloklah jerang air panas itu dengan kuntuman bunga cengkeh. 3-4 kuntum pun cukuplah.
Ini petua, bukannya apa ini ubat ya saudara. Apa khabar Saudara Achai Bentayan dari Pahang, Saudara Zul Ramli, dia kata jangan dilayan kata insya-Allah man gersang tapi damai. Nama sedap, man gersang tapi damai. Kami Sabtu Puan Syida Osman. Baik saudara, selain daripada panah itu, saya melihat bahawa nampak gaya ada sedikit kelegaan akhirnya apabila kerajaan Indonesia bersetuju untuk menarik semula sekatan pekerja Indonesia. Dan dengan penarikan tersebut, berarti pekerja-pekerja, iaitu pembekuan pekerja sementara yang dilakukan tempoh hari akan beri impak positif terhadap sektor perladangan, pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan. Demikian mengikut CGS CIMB. Dalam nota kajiannya, ia berkata resolusi itu akan membolehkan pengambilan semula pekerja Indonesia dalam beberapa sektor akan datang untuk mengurangkan isu kekurangan pekerja asing di sektor perladangan. Maklum sajalah, dah tua-tua ni nak pikul kelapa sawit bukan senang saja. Dan ini katanya akan meningkatkan produktiviti dan keuntungan perniagaan pada masa depan. Mudah-mudahan lah. Saudara, cuma awal pagi tadi saya pun terkejut juga. Sekitar dalam 10 pagi. Selalunya saya akan buka tengok bagaimana kedudukan bursa saham. Pagi tadi bursa saham dibuka walaupun pada mulanya tinggi, tapi sedikit demi sedikit berunsur menyusut. Pada jam 9.10, indeks penanda aras FTSE Bursa Malaysia turun 0.52 mata kepada 1,491.71. Nampaknya bursa saham Kuala Lumpur masih lagi belum bermain lagi saudara. Kerana indeks utama yang dibuka pada 0.44 mata, walaupun nampak kukuh tapi bergadar pada sekitar 1,492. Sementara di pasaran yang lebih luas, kaunter untung mengatasi kaunter rugi, tapi nampak gayanya sejumlah 233 kaunter tidak berubah. Saudara, jumlah dagangan adalah 262.89 juta unit bernilai 76.49 juta saja. Tak ada macam zaman saya dulu lah saudara. Berbilion-bilion. Sekarang ni agak tidak sepi, tapi adalah sedikit naik, sedikit turun dan sebagainya. Tapi nampaknya susut lah saudara. Itu keadaan. Malahan yang lebih menggusarkan saya apabila ringgit Malaysia kita ni, mata wang kita ni dibuka lebih rendah berbanding dengan dolar Amerika. Kerana pada jam 10 pagi tadi mata wang tempatan berada pada paras RM4.5510, malahan 4.535 berbanding dengan dolar Amerika. Bukannya ni ringgit sepatutnya lebih kukuh, berusaha, tapi nampak gayanya tak dapat lagi. Ringgit Malaysia masih lagi berbanding dengan dolar Amerika 4.45. Ini saya khawatir kalau dia terus mengheret sepanjang minggu ini, apakah wang dan ringgit mata wang kita terus jatuh. Kalau jatuh, ekonomi kita semakin teruk, semakin tenat. Saudara, tak tahulah, saya melihat begini saya seriau. Dan malahan yang menggusarkan lagi saya apabila QPEX adalah Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam. QPEX pula menggesa supaya kerajaan menaikkan gaji pejabat awam sebelum Parlimen dibubarkan. Pula dah katanya kalau kerajaan tidak menaikkan gaji di sektor perkhidmatan awam, mereka akan melakukan protes ataupun demonstrasi. Janganlah begitu. Sebab dulu zaman kerajaan Pakatan Harapan tak buat pun. Kenapa sekarang nak dilakukan? Sabarlah, dulu negara sangat tenat. Anda masih punya pekerjaan. Walaupun saya tahu, kata Presiden QPEX Datuk Adnan Mat, dia kata jika gaji mereka tidak disemak sebelum Parlimen dibubar, QPEX bersedia untuk piket di Putrajaya bersama-sama dengan pejabat awam. Ini gambaran saudara. Jadi kita harap janganlah ada perimpunan. QPEX adalah kakitangan kerajaan. Kita mengharapkan jasa bakti mereka bertugas dengan baik demi untuk kemajuan negara kita. Kalau kakitangan kerajaan pun dah mula nak buat tunjuk perasaan, nak mogok dan sebagainya, susahlah. Sebab itu saya melihat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menjelaskan bahawa sudah pun melaksanakan beberapa penambahbaikan gaji pejabat awam sejak sistem saraan Malaysia diperkenalkan pada tahun 2002.
Jadi menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, contohnya pada tahun 2016, faedah pemindahan gaji bersamaan satu kenaikan gaji tahunan juga diberikan kepada penjawat awam. Jadi penambahbaikan ini berterusan, tak usahlah nak ugut-mengugut. Kalau KPAC dah mogok, kakitangan kerajaan dah mogok, apa nak jadi negara kita ni? Kita mahukan untuk peningkatan. Saudara Asri Yusof, Saudara Hashim Qaldi, salam warga Cita Damai, saudara. Dan sesuatu yang ini untuk pengetahuan saudara, saya agak lega apabila hari ini yang arif Hakim Datuk Colin Lawrence Sikiora, dia pun melakukan lawatan ke 2 unit banglo, iaitu Yayasan Al-Falah yang menjadi pusat pengajian untuk orang dewasa dan Madrasah Tahfiz Al-Falah yang dikatakan dibeli untuk diduduki oleh Datuk Seri Zahid dalam pembicaraan. Jadi apabila hari ini hakim sendiri turun dan mendengar, kerana sepanjang pembicaraan mereka menuduh Datuk Seri Zahid mengenakan wang Yayasan Akabudi ini untuk kepentingan diri, membeli 2 banglo di Country Heights. Tapi hari ini bila hakim Datuk Colin Sikiora ini tiba di lokasi sekitar jam 10.40 pagi tadi, beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahawa apa yang dilakukan Zahid itu, apa yang dinyatakan di mahkamah, itu yang sebenarnya. Bukan banglo itu digunakan untuk peribadi, adalah untuk mewujudkan tahfiz dan juga untuk jadikan madrasah. Kerana ini sebelum ini beliau mahkamah diberitahu bahawa duduk 2 banglo berkenaan, katanya mula dekat dengan rumah dia, tapi tidak, sebenarnya paling hampir dengan Surau An-Nur di Country Heights. Saudara, jelas sekali saudara, harta tanah tersebut digunakan untuk tujuan kebajikan. Jadi semoga kita dah rasakan supaya pihak pendakwaan dapat melihat dan mengkaji kembali pertuduhan-pertuduhan jenayah yang mereka katakan terhadap. Kerana ini saudara, sebagai hakim, beliau juga mencari keadilan sebab dia turun sendiri ke kawasan atau di rumah Yayasan Al-Falah. Ternyata 2 unit banglo yang diberi daripada Lee Kuan Yew tu adalah digunakan bukan untuk peribadi, semata-mata untuk kebaikan ataupun jadikan sebagai pusat tahfiz Al-Quran dan juga sebagai surau. Kalau saudara masih ingat lagi, Timbalan Padangan Raya telah membuat pembukaan pembentangan dengan mengatakan dalam perjalanan tersebut bahawa dia akan membuktikan bahawa tertuduh tidak pernah membelanjakan wang waimah 1 sen pun pada amal jariah dan kebajikan. Itu pada bicara permulaan dulu. Sekarang ni bila hakim turun, dia tengok, ertinya hari ini terselah segala-galanya. Sebab itu kita jangan terus menuduh saudara. Dan semoga kita mengharapkan agar yang arif hakim dapat melihat sendiri bagaimana wang derma infak berjuta-juta yang menjadi bahan kes telah pun dibelanjakan ke jalan Allah. Dan kita sama-sama mendoa semoga hakim, yang arif hakim dapat buat keputusan seadilnya. Itu keadaan saudara. Yang lain kita tak usah kita campur urusannya. Kerana itu urusan mahkamah. Jangan kita mendahului mahkamah, boleh jadi contempt of court. Saya harus melaporkan. Pagi ini hakim turun, tengok dan dapat penjelasan daripada mudir. Berapa lama dah masalah sebut diwujudkan, berapa lama tahfiz sebut diwujudkan. Dan waktu hakim datang melawat, anak-anak masih sedang belajar. Dan dia melawat sampai ke dapur. Dia tengok ada pula tempat ada katil-katil, 20 katil untuk lelaki, 20 katil untuk wanita. Itu untuk mereka yang selalunya menghafal Al-Quran. Rasa letih, dia boleh tidur, disediakan bilik tidur. Tapi bukanlah satu-satu, tapi 20 katil disediakan. Jelas. Jadi hakim tengok, terpulanglah pada dia. Apakah kenyataan-kenyataan atau tuduhan yang dilontarkan kepada Zahid itu benar atau tidak? Saudara, cuma saudara hari ini saya melihat 2-3 hari lepas apabila Tan Sri Anwar Musa ni tu halat lagi. Belak dia kata keluarga Malaysia, kerajaan keluarga Malaysia adalah paling berjaya. Hebat. Hanya kerana apabila usul pindahan perlembagaan berhubung dengan anti lompat disokong oleh pembangkang. Jadi kerana dapatan daripada keputusan di Dewan Rakyat itu, dia kata paling berjaya lah. Jadi kalau pembangkang sokong kerajaan, berjaya. Bagi saya
kejayaan itu sepatutnya dapat dinikmati oleh rakyat. Janganlah ada. Bagi saya lah, nak membodik pun adalah waktunya. Jangan keadaan apa. Tengok ini sikit, okey, berjaya. Inilah masalah saya. Mereka para pembodikan. Jadi bagi saya, benar. Pembangkang pun bersetuju kerana mereka yang terkesan. Lebih-lebih lagi daripada Parti Keadilan. Ramai ahlinya melompat. Dan itu juga sebahagian daripada tuntutan mereka. Jadi bukan artinya bila tuntutan itu terlaksana di Parlimen merupakan kayu ukur nak kata kita berjaya. Ini bagi saya silap. Kejayaan itu sepatutnya kita boleh menyelesaikan masalah COVID-19. Kita menyelesaikan masalah inflasi. Kalau sekadar minyak masih lagi berlegar, katanya dia buat pengumuman, katanya mungkin minggu depan turun daripada 40 kepada RM34. Masih tinggi harga minyak. Minyak ini kita hasilkan di bumi kita sendiri. Kalau minyak itu kembali pada asal, harga lebih kurang RM15 untuk 5 kilo, okeylah. Sekarang ni masih lagi, katanya dalam minggu depan mungkin RM34. Masih lagi tinggi. Jadi dengan harga kos barangan yang meningkat dan belum lagi ada tanda-tanda penurunan. Jangan kita kata itu akan. Bila akan ni belum pasti lagi. Bagaimana tahu tiba-tiba minggu depan para kata-kata menaikkan balik. Ini keadaannya. Itulah keadaan saya. Saudara Azmi Bi'alah, jangan kita menyokong ini, mengata yang bukan. Kita kata merompak dan sebagainya. Siapalah kita nak menjatuhkan hukuman? Saya bukan menyokong saya. Saya menjelaskan keadaan. Dia rompak duit. Siapa yang dia rompak? Itu keadaan. Jangan. Saya tak pernah pun menggelarkan pimpinan daripada yang anda sokong itu sebagai perompak dan sebagainya. Tak ada. Bagi saya, apa-apa saja jenayah yang dilakukan, biarlah mahkamah menentukan. Bila mahkamah menjatuhkan hukuman, okey, kita terima hakikat. Jangan kita bersorak atas sesuatu musibah yang dialami oleh sesama umat. Jangan begitu saja. Kita dalam segmen politik ini, memang kita akan memuji parti kita, kita akan memuji pemimpin kita, tapi ada batasnya. Jangan kita memuja tanpa had. Berhati-hati saudara. Saudara, baik saudara, saya agak seronok juga sebab semalam diadakan convention Puteri UMNO. Nampak gayanya Puteri masih lagi begitu tegas. Zaidah Zarriq dalam ucapannya dia mengatakan, kalaulah pilihan raya ini dilewatkan, sebab ada orang kata mungkin tahun depan dan sebagainya, dia kata kalaulah kita masih lagi menunggu untuk tahun-tahun hari-hari yang kemudian, mungkin tahun depan, maka pembangkang akan bertambah kuat. Kalau begitu keadaannya, Kepimpinan Barisan Nasional maka disifatkan sebagai dangkal sekiranya terus menunda pilihan raya umum sehingga membolehkan parti lawan menjadi bertambah kuat. Itu benar. Sebagai pimpinan Puteri UMNO, beliau melihat bahawa kemungkinan itu ada. Kemungkinan kedudukan parti pembangkang lebih kuat apabila sokongan apabila dienjakkan lagi. Dalam keadaan ini dah buat keputusan awal-awal lah. Jadi kata Ketua Pergerakan Puteri UMNO, Datuk Zaidah Zarriq, dia kata kepimpinan BN tidak seharusnya melayan kehendak pembangkang. Lebih-lebih lagi daripada Parti Perlembagaan Bersatu yang mahu melengah-lengahkan pilihan raya sehingga habis penggal Parlimen ke-14. Kata dia kata perlu segerakan diadakan. Artinya pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa. Katanya kami mohonlah pilihan raya ini diadakan segera. Sebab memanglah bukti nyata masih ada lagi bahang kekuatan kita apabila kita menang di Melaka dan di Johor. Itu kata pandangan Puteri UMNO, saudara. Cuma saya suka juga menyantuni apabila Tan Sri Abdul Hadi Awang dia berucap di Marang, di Terengganu dalam himpunan Parti Perikatan Nasional. Tapi kali ini dia merayu. Musim lebay-lebay merayu bila dia kata berilah mandat kepada Perikatan Nasional. Beliau selaku timbalan pengurusi Perikatan Nasional, dia minta supaya rakyat memberi mandat kepada Perikatan Nasional pada PRU 15 nanti. Katanya walaupun gabungan parti itu tidak menyediakan manifesto ketika mengambil alih kerajaan, katanya agenda membahagiakan rakyat yang diutamakan membuktikan prestasi cemerlang PN dalam mentadbir negara. Saya geleng kepala lah. Kayu ukur mana? Ini seorang lagi. Tadi Tan Sri Anwar Musa.
Kali ini Tan Sri Hadi pula dia kata, bahawa dia mengatakan bahawa membuktikan prestasi cemerlang Perikatan Nasional dalam mentadbir negara. Kau kurung rakyat berbulan-bulan lamanya, wang negara digunakan, kita pun tak tahu, tidak ada penjelasan secara detail, sehingga saat ini tidak dibawa dekat parlimen lagi. Rakyat terus terkesan. Maka cemerlang ni bagaimana Tuan Haji? Pulanglah. Saya kadang-kadang tengok benda ni, saya ketawa lah. Beliau selaku Presiden PAS, dia kata PN turut menawarkan pada rakan parti lain termasuk UMNO supaya mengambil tanggungjawab bersama untuk menyelamatkan negara. Memang UMNO sentiasa terbuka untuk menyelamatkan negara. Sebab itu kita nakkan pilihan raya umum segera. Jadi sebab itu dia minta lah, kononnya saya perlu menyerahkan kenyataannya supaya saya perlu berlaku adil. Dia minta supaya rakyat sokong Perikatan Nasional. Cuma saya katakan nak sokong macam mana, sebab kita rakyat melihat daripada bukti nyata bagaimana selama dalam tempoh 17 bulan kerajaan Perikatan Nasional, akhirnya rakyat terpaksa mengibarkan bendera putih. Makanan pun tak ada, duit tak ada, terkurung. Keputusan yang paling tidak disukai oleh rakyat. Ramai hilang pekerjaan. Kita faham suasana ekonomi negara, kita faham bahawa COVID menyerang dan sebagainya, tapi keputusan mengadakan perintah darurat, mengurung rakyat, akhirnya rakyat hilang pekerjaan, bukan keputusan yang bijak. Tak boleh nak tengah cemerlang. Malahan Tan Sri Muhyiddin pula dalam ucapan balasnya di Terengganu semalam, dia mengatakan bahawa Perikatan Nasional menyelesaikan agihan kerusi. Tak apalah, buatlah, sesuaikanlah. Dan nampak gayanya memang selesailah agihan kerusi antara PAS dengan PBM dan juga Parti Gerakan. Teruskanlah, tak ada masalah. Kita akan bertanding secara nak jantan. Kita tak takut, tak ada risau. Dia kata dah selesai agihan kerusi, alhamdulillah. Tapi saya melihat bahawa keadaan sekarang ni, pergantungan Parti Pribumi Bersatu ni pada PAS. PAS pula merasakan, dia ingat bahawa PBM ni kuat di Pantai Barat. Akhirnya dua-dua ni akan kecundang. Ini realiti, saudara. Tak payah saya nak ulas lebih daripada itu. Nanti orang marah pula lagi saya. Sebab bila saya melihat pimpinan Perikatan Nasional, kononnya mereka kecewa dengan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak melaksanakan apa yang dipersetujui. Kononnya mesti jawatan timbalan pada menteri datang daripada PBM, mesti ada jawatan menteri menggantikan tempat Zuraidah, macam-macam lah. Ada yang diorang sangat, tapi kita tak didedahkan syarat-syarat waktu perjanjian itu. Tapi yang kita dengar, dia kecewa. Soal kecewa ni kita nak bagi tahu pada Perikatan Nasional. Warga UMNO lebih kecewa lagi dengan sikap dan tindak tanduk Perikatan Nasional waktu anda disokong untuk mengambil alih kuasa daripada Dr. Mahathir, daripada Pakatan Harapan. Ini kena faham. UMNO tidak pun berhasrat untuk melihat adanya kerajaan. Kita mahu adakan pilihan raya, tapi sebab istana kata kalau boleh tangguhkan dulu, okey. Kemudian nakkan Tan Sri Muhyiddin, okey, kita sokong. Dengan harapan beliau dapat menunjukkan bukti bahawa pertama-tama sekali tak adalah dendam kesumat. Tapi ternyata sepanjang Perikatan Nasional mentadbir negara, mereka mempunyai dendam yang tinggi, yang terlalu mendalam kebenciannya terhadap warga UMNO. Kalau kita kecewa ni, kita lah antara orang paling kecewa. Kerana apabila mereka menubuhkan, tiba-tiba dah kita ada Muafakat Nasional, ditubuhkan pula Perikatan Nasional. Dan PAS masuk ke sana dan menyokong Perikatan Nasional, meninggalkan kita. Kalau nak katakan kecewa, kita lagi kecewa. Saudara. Kemudian pada Ogos 2020, kita bertanding dalam pilihan raya negeri di Sabah. Dan PRN Sabah akhirnya minta nak bertanding sampai 45 kursi. Dan kita dikhianati daripada 73 kursi DUN. Tapi bila tak dapat jumlah kursi yang mereka harapkan, mereka menaja calon-calon bebas. Kalau nak kata kecewa, kita lagi kecewa. Kemudian isytiharkan darurat tanpa berbincang dengan kita. Tidak ada perbincangan dengan UMNO. Tiba-tiba isytihar darurat. Kemudian lagi tengok saya, mereka mencuri ahli UMNO. Ahli Parlimen UMNO melompat masuk PBM. Kalau ikut kecewa, kita lagi kecewa.
Malahan bila kita dengar kenyataan-kenyataan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, kemudian Ketua Pemuda, malahan mereka menuduh Pemuda Perikatan Malaysia membuat kenyataan bahawa kononnya katanya Ketua Pemuda UMNO letak otak di lutut. Adakah itu caranya bersahabat? Adakah itu caranya kita bermuakat dalam sebuah keluarga? Saudara Mazmali Hadi pun tak hadir dalam meluluskan akta tersebut. Betul? Jadi dulu video cakap suruh PM pecat MOF. Sekarang BN angkat dia jadi bendahari pula. Itu siap lagi Saudara Jack. Sabar. Kemudian Timbalan Presiden PBM berkata keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu adalah pandangan peribadi. Sedangkan itu adalah keputusan akar umbi. Ketua Perangan Bersatu kata UMNO rakus kerana membubarkan UPDON Johor. Mereka sentiasa menyalahkan UMNO dan salah. Saya tengok lebih kurang dalam ada lebih kurang 20 fakta. Dan hari ini setelah berbagai situasi, mereka sudah merasakan rakyat tidak akan berpihak pada mereka. Mula terkata kecewa apabila Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri masih lagi belum memutuskan sama ada mahu meneruskan pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri itu diberi pada PBM, kerana kecewa. Saya yakin Datuk Ismail Sabri kata buat apa nak lantik pun, sebab pilihan raya dah dekat. Itu keadaan saya. Sebenarnya saudara, gabungan yang asalnya dah cantik itu akhirnya gagal. Sebab itu menurut Presiden UMNO, dia kata gabungan 3 parti Melayu terbesar, itu Parti Perubatan Bersatu, PAS, UMNO, sebenarnya kita mampu untuk memenangi pilihan raya umur 15 seperti yang mana disifatkan oleh bagaimana juga kenyataan Tasimuddin. Benar, tetapi siapa yang salah? Kerana kita pernah mengulurkan tali silaturahim. UMNO mengulurkan tali silaturahim untuk berbaik dengan mereka, tapi apa mereka lakukan? Dalam bahasa Inggeris, we give them ranting pokok olive tree, itu pokok zaitun. Bahasa-bahasa yang orang putih kata, I give you the olive tree rank, untuk menyantuni semua bersama, tapi akhirnya anda khianat. Jadi memang benarlah kalau Muhyiddin juga sedar bahawa gabungan 3 parti ini memang mampu untuk menubuhkan kerajaan yang baik. Tapi betul saudara kata saudara Fazilah Abdul, dia kata semua dah ketar dah. Dan hari ini mereka cuba untuk menunding seolah yang salah itu UMNO. Saya dah bercakap saudara, dapatan saya data-data yang saya lihat masih ada lagi dalam komputer saya. Seandainya usahakan dengan PBM, UMNO bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional saja, sekurang-kurangnya kita boleh mendapat 137 kursi parlimen. Ini data. Tapi bila berlaku perpecahan, ya banyak rugi, tentulah PAS. Tentulah ia juga turut terkesan pada UMNO. Kerana itu malam tadi saya menyatakan betul serang, kita sekarang ni dalam keadaan yang sukar. Sebab itu saya minta warga UMNO bekerja lebih gigih lagi. Jangan fikirkan soal diri kita sendiri. Memanglah saya kata malahan, kalaulah seandainya itu hari kita adakan pilihan raya, sebaik saja usai pilihan raya negeri Johor. Waktu itu tengah-tengah panas tu, kita bubarkan parlimen. Mungkin suasananya, landscape-nya berbeza. Tapi bila ditangguhkan, maka keadaannya tentulah berubah. Tiba-tiba Parti Keadilan yang dilihat sudah tak bermaya kembali menggamit yakin rakyat. Ini masalahnya yang saya lihat saudara. Sebab itu semalam saya bercakap terus terang. Tidak pun saya terniat untuk menyalahkan sesiapa, tapi inilah kesan dapatan saya. Dan waktu itu Tasimuddin kata nak tekan butang. Tak tekan-tekan juga. Malahan yang mereka tekan adalah permintaan nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Itu keadaannya. Saudara Razmi No, begitu Kamal Arifin, saudara Abang Cayan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya yakin benar, jika usai saja pilihan raya umum, kerajaan baru yang dibentuk nanti, tentulah ramai akan menjadi kluster mahkamah. Pasti mereka akan disiasat. Saya berkeyakinan pasti akan disiasat.
Lebih-lebih lagi yang akan siasatan akan dilakukan pertama-tama sekali. Kerajaan yang baru dibentuk nanti, kita dah tak ada segan dan siru lagi. Kita akan bertanya, bagaimana dengan kedudukan kewangan negara yang kamu gunakan? Kononnya waktu itu kamu mengumumkan bahawa menggunakan sejumlah wang sejumlah 600 bilion. 600 bilion ringgit digunakan kononnya untuk rangsangan ekonomi. Sekarang ni kita perlu, kamu perlu mendedahkan ke mana wang itu pergi. Begitu juga dengan berbilion wang negara digunakan, malahan daripada daripada tabung amanah negara, daripada tabung kumpulan wang amanah negara juga diambil berbilion ringgit atas alasan waktu ini zaman darurat, alasan untuk merangi COVID dan sebagainya. Ini keadaan, ini pasti akan disiasat. Tunggulah masanya nanti. Saya tak nak cakap lebih. Saudara Muhammad Karya Ahmad, Datuk Saudara Abdul Kidal Kadir, dia kata Tun Sri Anwar pun kluster mahkamah. Nah, bagi saya sebab saya kata, jangan kita menunding orang. Mereka yang dibawa ke mahkamah, biar mahkamah menentukan. Dan kita, yang kita nak kata pun, orang Melayu sama Islam. Jangan. Cuma kita bercakap soal politik. Sebab itu, kata Datuk Seri Mahathir Khalid, dia kata, yang sudah tu sudahlah, tak payah nak ungkit. Kita hadapi yang ke depan. Soalnya, Tan Sri Muhyiddin kata, nak salah itu, salah ini. Kita hadapi pilihan raya ni. Itu keputusan anda. Saudara. Dan ini, hari ini, yang saya lihat, yang banyak masuk dalam war saya hari ini, adalah keputusan UMNO Selangor. Saya dah cakap semalam. Kenapa perlu dihebohkan? Kalau benar anda mahu melantik Tengku Zafrul sebagai bendahari UMNO Selangor, tak perlu diumumkan. Kerana pertama-tama sekali, Tengku Zafrul bukan ahli UMNO Selangor. Beliau adalah ahli UMNO dalam wilayah persekutuan, di kawasan Lembah Pantai, Cawangan Jalan Traverse. Hari ini sudah terkeluar balik lah. Keluar video pendek dalam TikTok apa semua. Tengku Zafrul kata, I am not a member of any political party. Itu waktu beliau dilantik sebagai Menteri Kewangan. Jadi sekarang ni orang tengok, pahal pula dulu kata mengaku tidak menjadi ahli mana-mana parti. Saya hairan lah, kenapa lah Noh ni buat perangai yang bukan-bukan. Yalah, bila dia dah dedah lah pada begitu, Presiden UMNO kata itu keputusan pengurusi perhubungan. Kita harus menghormati dalam setiap kawan. Keadaannya saya tengok sekarang, apabila Tengku Zafrul diumumkan sebagai bendahari UMNO Selangor, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Tapi yang mengkritiknya ramai. Terlalu banyak, saudara. Jadi, saya tak tahu bagaimana Tengku Zafrul dan Noh Omar serta Datuk Jamal mahu mengatasi masalah ini. Ini adalah suara-suara akar umbi. Kerana saya lihat bila hadirnya kenyataan bahawa kehadiran Tengku Zafrul ini mula menampakkan rakyat menyampah kepada UMNO. Ini gambaran, saya cakap terus terang sebab saya terima kiriman. Jangan lupa, Tengku Zafrul waktu dia mula-mula jadi Menteri Kewangan dulu, dia degil untuk tidak mahu meluluskan air citra. Jangan lupa, rakyat tak lupa saya benda-benda begini. Akhirnya mereka merasakan bahawa Tengku Zafrul ini adalah seolah duri dalam daging. Cuma saya khawatir, saya bimbang jangan sampai pula dia pula jadi Trojan horse kepada Perikatan Nasional. Kebangkitan UMNO sudah cantik. Jadi akhirnya dengan keadaan begini dah jadi masalah pula. Nampaknya rakyat menyampah. Malahan banyak menzahirkan persepsi kata-kata yang cukup kesat. Saya takkan sebut benda tu. Ahli bahawan UMNO nampak apa yang berlaku dalam UMNO Barisan Nasional Selangor. Tapi orang atasan UMNO Selangor macam buat pekak badak. Dan mereka tidak cakna kepada teguran dan keluhan orang bawah. Macamlah orang atas saja yang bijak dan pandai mengendalikan parti. Ini kenyataan bukan daripada saya, kiriman daripada teman-teman yang mereka mula mempertikaikan. Saya dah kata sebaik mungkin tu hari tak payah sebut pun. Dalam diam-diam mungkin Tengku Zafrul duduk sebagai bendahari UMNO. Bila sampai masanya, kalau nak dilantik sebagai calon dan sebagainya, biarlah last minute. Dalam politik ni kadang-kadang ada elemen of surprise. Tapi kalau keadaan ini sekarang terdedah,
apakah ahli bawahan, ahli akar umbi boleh terima? Sebab katanya saya ni, budaya hanya orang atas saja lebih arif tentang politik sudah lapuk. Tengok apa yang berlaku sepanjang Norma menjadi pengurusi BN. Akhirnya tak dapat juga merampas Selangor. Dulu, sewaktu kita bertanding dalam pilihan raya PRU 18 dulu, pengurusi perhubungan waktu itu Norma. Jangan lupa. Dan sekarang ni, seolah beliau mengulangi kesilapan lagi. Saya kata kalau tidak diumumkan, lebih baik daripada membuat pengumuman. Untuk apa diumumkan nak lapang down, tunjuk hebat. Tak payah. Sebab itu ini kenyataan saya dapat, saudara. Dia kata nak pula, dia kata Tengku Zafrul sebagai pahlawan baru, sedangkan nama Tengku Zafrul memang dalam keadaan yang tidak, saya tak katalah dibenci, tulisan dia teruklah, oleh rakyat Selangor. Benar beliau adalah warga Selangor, tapi apakah rakyat boleh menerima kehadirannya? Sebab itu dia kata tak fikir ke Norma ni. Nak kata orang atas UMNO Selangor ni matang dan bijak, memang taklah. Ini kenyataan saya yang saya terima. Dan lagi satu katanya, memanglah Pakatan Harapan akan memainkan isu apabila kehadiran Tengku Zafrul ini, maka akan jadikan isu untuk melakukan sabotaj terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Isu yang mereka akan mainkan lain tak ada, tentulah tentang isu keengganan beliau waktu itu untuk meluluskan dengan segera. UMNO minta bagai nak gak supaya diluluskan Aicitra, kumpulan Wan Sebenar Pekerja itu hari. Saya pun dah bertempik bagai nak gak. Saya tidak ada kebencian pada saya, dia nak masuk dari UMNO dan dibagi lantik sebagai jawatan, okey, tak ada masalah pada saya. Tetapi rakyat tidak lupa semua itu. Segala. Jadi akhir sekarang ni mulalah, apakah kerana Tengku Zafrul itu sebagai Menteri Kewangan, maka rakyat kata ini fulus punya game lah. Dalam keadaan itu saya terima pula ini kalau fulus punya masalah itu kerana wang dan sebagainya, disebabkan Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan, beliau tidak boleh berbelanja sebarangan wang kerajaan. Kalau dia nak belanja sebagai Menteri Kewangan, dia kena dapat kelulusan daripada Parlimen. Ini bukan main-main, saudara. Saya sebab itu orang kata, apa hal lah Noh ni. Lebih baik diam-diam nanti okey lah. Sekarang ni dia kata bahawa yang membantai dan bagi bola tanggung untuk dilipat oleh setru UMNO adalah orang UMNO sendiri. Itu kenyataan Datuk Seri Najib. Dia kata masalahnya orang UMNO sendiri yang bagi bola tanggung pada pembangkang ataupun parti lawan kita. Maka akhirnya mereka balun kita setengah mati lah nanti. Jadi nampak sekarang ni, ini keputusan saudara. Saya baca, tapi saya cuba untuk tidak melontarkan kata-kata yang berat lah. Katanya nampaknya sindrom krisis keyakinan di pelbagai peringkat dalam UMNO masih menebal. Walhal kita pun dalam keadaan kekalahan. Cuma bernasib baik dalam kerajaan campuran sekarang ni, Perdana Menteri datang daripada UMNO. Ini yang harus kita fokus untuk menang. Kerana saat ini katanya warga keturunan Cina pun dah mula buat keputusan. Tapi mereka tetap dengan DAP. Jadi sedangkan kita ni masih bercelaru, masih bertelagah. Walhal kita kalah sekarang ni. Sepatutnya kita fokus untuk menang PRU. Sahabat saya, saudara Ibrahim Cha, di atas pengiriman petang tadi, dia kata terlebih dahulu saya mohon maaf atas pencerahan saya. Dia tengok UMNO, tengok muka jenis ni, sikit senyum, tersengih lebih, dan sekarang ni kita terima jadikan bendahari dan kononnya calon Menteri Besar Selangor. Habis ahli yang lama macam mana? Tunggu sampai tua lah tu. Padahal dia yang menyusahkan rakyat dulu tentang KWSP. Saya dah kata, rakyat tak lupa benda ni. Bagaimana sekarang? Katanya setahu saya dia ni anak didik Muhyiddin Yassin. Kerana Muhyiddin Yassin yang melantiknya sebagai Menteri Kewangan. Jadi apabila bersatu lingkup, mengaku pula ahli UMNO. Saya dah cakap tadi saudara. Dalam kiriman video yang pendek, dia mengaku dia tidak menjadi ahli mana-mana parti. Dan sekarang dia mengaku pula ahli UMNO. Dari mana datangnya? Cawangan mana? Bahagian mana? Apa jawatan dalam parti? Tiba-tiba katanya nak bertanding di Selangor. Kalau benar ahli UMNO, tunjuklah. Ibrahim Cha dia kata, nombor ahli UMNO. Nombor saya 03601529. Dia bagi nombor keahlian dia sendiri. Ini akar umbi yang sudah menzahirkan rasa kurang senang dengan apa tindakan yang dilakukan. Saya dah bercakap,
Itu hari bila menteri menjawab persoalan, tak nak potong gaji, ada waktunya kita perlu jawab, ada waktunya tak perlu jawab, diam sudahlah. Kalau benar lantik-lantiklah, saya senyap, tak ada masalah. Ini masalah yang dihadapi oleh UMNO. Mereka yang kononnya bergelar pemimpin merasakan mereka adalah segala-galanya. Sedangkan Presiden UMNO mengingatkan berkali-kali, pemimpin tidak harus merasakan apa saja tindakannya adalah betul. Rakyat ataupun ahli warga akar umbi tidak mampu lagi untuk menerima, untuk menelan apa saja pandangan anda itu betul. Kerana rakyat hari ini cukup dengan informasinya. Dunia tanpa sepadan hari ini, orang boleh korek apa sejarah silam kita, sejauh mana kita mengkhianati parti dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, anda melakukan kesilapan paling besar. Kesilapan paling besar apabila bila orang bercakap nak dedah, kononnya hebat, keputusan yang hebat, saya melakukan satu keputusan yang terbaik. Keputusan terbaik macam mana? Apakah ini akan mengulangi hasrat kita untuk merampas Selangor? Dalam keadaan sekarang ni, saya minta maaf. Sebab itu sekarang ni, walaupun saya dapat tahu bahawa Susah Agung Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri, dia berkata bahawa UMNO sedang mengintai calon-calon muda untuk dijadikan calon dalam pilihan raya akan datang. Ini satu kenyataan yang baik. Tapi tidak mengatakan mesti datang daripada ketua pemuda. Tidak. Dia tak ada mengatakan membelakangkan pimpinan yang dah masak ranum tu. Cuma dia kata Barisan Nasional kini sedang mengintai calon-calon dalam kalangan orang muda untuk diketengahkan pada pilihan raya umum akan datang. That's all. Itu kenyataan orang yang bijak berpolitik. Saya dia kata atas arahan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, maka usaha mengenal pasti calon muda ini sudah pun dilaksanakan. Nampak dia berlindung. Bahawa dia kata menurut arahan Presiden Parti. Dia bukan mengatakan saya selaku Susah Agung Barisan Nasional. Tak ada. Atas arahan kita mengintai, kita menilai prestasi calon-calon yang akan kita turunkan adalah daripada kalangan anak muda. Itu katanya beliau bersama dengan Datuk Ashraf Wajidi Duski dan juga Ketua Puteri Datuk Zarik sudah pun turun padang ke negeri. Jadi laporan itu tenang. Orang dengar pun, oh begitu. Tidak tiba-tiba buat kejutan. Kalau kejutan itu mendatangkan kebaikan untuk parti, okey. Ini kejutan ini bukan ni, saya melihat kejutan ini boleh dilihatkan seolah bakal menjadi musibah. Rakyat jadi marah. Saudara, dalam keadaan-keadaan begini, tak tahulah saya. Alhamdulillah katanya, saudara use drama. Dia kata kerana Zafrul tak guna seorang di UMNO. Dia kata kerana Zafrul seorang ni UMNO guyup. Ini pandangan dia. Saudara SS Service dia marah tu. Keputusan terbaik. Dia malah nak saya nak sebut. Bagi saya bahasa-bahasa yang kita lontarkan biarlah menggambarkan bahawa kita adalah warga cinta damai. Kita bukanlah warga yang boleh sebrono orang lakukan, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, suka tak suka, kita kena terima hakikat bahawa kestabilan politik perlu kita wujudkan pasca PRU 15 nanti. Jadi ini bukan pilihan lagi dah. Kita harus menyantuni warga agar keputusan pilihan raya yang ke-15 nanti benar-benar untuk kestabilan politik negara. Jangan kita beremosi. Saya mengharapkan warga UMNO, sebagaimana kenyataan daripada Datuk Seri Ismail Sabri dalam Konvensyen UMNO Selangor, dia kata bahawa kalau tak terpilih sebagai calon, jangan lakukan sabotaj. Saya setuju dengan pandangan beliau. Dia kata memanglah, sebab dalam satu bahagian itu ramai jadi yang layak dipilih jadi calon. Malahan ketua cawangan pun ada yang layak dipilih jadi calon. Jadi kalau tak dapat jadi calon, dia kata kalau susah-susah sangat, duduk rumah. Rawatlah hati yang rajuk itu. Duduk di rumah, tak payah keluar. Kerana tak dapat jadi calon. Jangan pula bila tak dapat jadi calon, anda melakukan sabotaj. Anda melakukan tindakan-tindakan yang boleh mengakibatkan calon kita rosak. Soal parti lain tu bagi saya lah, saudara ini Coca-Cola Mo, saya tak mau bercakap. Lebih baik lagi soal personal.
Parti mereka, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka. Kita selesaikan masalah UMNO itu sendiri. Kita dah punya, memang kita UMNO memang ada musuhnya. Macam-macam orang tak kata pada kita. Tapi masalah sekarang ni dan kedudukan hari ini, saudara suka tak suka, jangan, mudah-mudahan jangan lagi pimpinan UMNO melakukan kesilapan demi kesilapan yang akhirnya membuatkan warga marah. Itu keadaannya. Ini sekarang ni dah kacau saya punya Instagram pula dah. Saya minta maaf teman-teman di Instagram, tiba-tiba diputuskan oleh mereka. Tak apalah, mereka punya kuasa, mereka punya kebijaksanaan. Tak tahulah saya nak buat macam mana saudara. Keadaannya hari ini, Instagram pun terputus. Aduh, saya melihat, kerana sebenarnya yang Mak Berhormat Perdana Menteri dia kata banyak lagi perkara yang perlu diselesaikan sebelum pembubaran parlimen dilakukan. Banyak orang bertanya bila tarikh. Kita ni sabar dulu saudara. Tapi saya menyangkakan dah dekat dah. Bekerjalah, berusaha. Kepada warga UMNO, terutamanya warga Selangor ni, carilah, usahalah macam mana nak menyelesaikan masalah. Kesan daripada hati yang membara di kalangan ahli akar umbi apabila pengumuman yang dibuat oleh Tan Sri Nur Omar itu yang mendatangkan rasa yang membuat orang marah. Saudara Muhammad Hashim Muhammadin, dia kata kalau akar umbi yang ramai tak setuju, Presiden tak payahlah namakan Tengku Zafrul sebagai calon. Saya rasa soal calon ini terpulang pada Presiden Parti. Dan kena ingat saudara, siang tadi saya berbual dengan teman-teman yang datang daripada Kelantan, yang datang daripada utara. Mereka bertanya pada saya, bagaimana dengan kedudukan calon-calon untuk Dewan Undangan Negeri. Saya katakan untuk saat ini, setakat ini, kita lebih tumpukan perhatian kepada calon-calon untuk Parlimen. Ini yang paling penting sebab besar kemungkinan Negeri Sembilan, Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan, besar kemungkinan mereka tidak mahu membubarkan Dewan Undangan Negeri agar diadakan pilihan raya serentak. Memang itu dalam bidang kuasa mereka. Kuasa Menteri Besar untuk menghadap Sultan masing-masing di negeri itu untuk membubarkan Parlimen. Kalau mereka tak mau buat, mereka diam aja. Tapi Parlimen itu kuasa Perdana Menteri menghadap Menteri Agung. Kalau Agung dah putuskan, maka diadakan pilihan raya peringkat Parlimen, bukan di peringkat negeri saudara. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.